Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustazah Zaliha binti Abdullah daripada Serai Sungai Manggis. Alhamdulillah, kita dapat bersua lagi pada hari ini. Mudah-mudahan semua murid-murid di dalam keadaan sihat di samping keluarga. Kita akan belajar pelajaran Tauhid tahun 5. Sebelum memulakan pelajaran, mari kita membaca doa bersama-sama. Tadahkan tangan. Allahumma ftah alaina hikmataka waishur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Jadikan doa ini sebagai amalan setiap kali hendak belajar. Pelajaran pertama, beriman kepada qada dan qadar. Beriman kepada qada dan qadar merupakan rukun iman yang ke-6. Tajuk khusus kita pada hari ini adalah berkaitan dengan qada dan contoh qada. Ini merupakan pelajaran yang kita akan pelajari pada hari ini untuk pelajaran Tauhid tahun 5. Cuba teliti gambar tersebut. Betapa indahnya keluarga yang bahagia. Adakah keluarga kita termasuk dalam golongan keluarga yang bahagia? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita memiliki keluarga yang bahagia sentiasa. Hari ini kita belajar berkaitan dengan qada. Qada ialah pelaksanaan sesuatu perkara mengikut ketentuan Allah yang azali. Okey anak-anak, mari kita membaca. Ustazah membaca, kemudian diikuti oleh semua murid-murid tahun 5 Al-Jazari. Qada ialah pelaksanaan sesuatu perkara mengikut ketentuan Allah yang azali. Okey, ulang balik semula. Ustazah baca, kemudian anak-anak 5 Al-Jazari sila ikut. Qada ialah pelaksanaan sesuatu perkara mengikut ketentuan Allah yang azali. Antara banyak-banyak perkataan tersebut, apakah perkataan yang susah untuk difahami? Cuba teliti. Okey, azali. Azali iaitu Allah telah menentukan sejak kita belum lahir lagi. Okey, saya ulang balik. Perkataan azali. Azali ialah Allah telah menentukan sejak kita belum lahir lagi. Ini bagi pengertian azali. Okey. Hari ini kita belajar berkaitan dengan pengertian qada. Qada kat sini iaitu pelaksanaan sesuatu perkara mengikut ketentuan Allah yang azali. Memang Allah dah tentukan sebelum kita lahir lagi berkaitan dengan perkara tersebut. Okey, yang ni pula berkaitan dengan contoh qada. Apakah contoh-contoh qada? Mari kita teliti untuk berikutnya. Yang pertama, berlaku kematian. Berlaku kematian merupakan
Contoh kodok. Setiap yang hidup pasti akan mati. Ada yang mati secara mengejut dan ada yang mati secara perlahan-lahan. Contohnya sakit. Kalau mati mengejut contohnya apa? Aksiden ataupun mati ketika tidur dan sebagainya. Jadi, setiap yang hidup pasti akan mati. Apabila kita mati, ada orang yang akan menguruskan kita, memandikan kita, menyembahyangkan kita, mengkafankan kita. Lagi apa? Menguburkan kita. Bolehkah jenazah itu boleh menguruskan diri sendiri? Tidak. Sesungguhnya apabila berlaku kematian, ada orang lain yang akan menguruskan kita. Apakah hukum menguruskan jenazah? Hukumnya adalah fardu kifayah ataupun wajib bagi sebahagian orang untuk menguruskan kematian. Jadi yang pertama ni, perkara berkaitan dengan qada ialah berlaku kematian. Okey, kemudian kita tengok yang kedua. Contoh qada yang kedua iaitu memperoleh kekayaan. Siapa yang suka hidup dalam keadaan kaya raya? Pasti masing-masing nak hidup kaya raya. Nak hidup senang, hidup mewah. Okey, bila kita teliti wang ni seperti wang kertas. Apakah nilai wang ni? Nilai wang ni ianya berbentuk dolar. Ringgit Malaysia sebanyak RM4.04 sama nilai dengan $1. Jadi, setiap manusia yang hidup suka kepada kekayaan. Tetapi jangan pula kekayaan mengheret kita ke dalam api neraka. Ini merupakan contoh qada yang kedua. Cuba nyatakan memperoleh kekayaan. Ikut semua. Memperoleh kekayaan. Ini merupakan contoh yang kedua. Cuba kita teliti contoh qada yang ketiga. Saya baca, anak-anak murid ikut. Berlaku kesusahan. Ulang. Berlaku kesusahan. Okey, ini merupakan contoh qada yang kedua. Tidak ada manusia yang nak susah. Semuanya nak senang. Tetapi sekiranya berlaku kesusahan pada kita dan keluarga kita, maka hendaklah kita hadapi. Cuba kamu bayangkan ibu ayah. Ibu ayah susah tak? Pelbagai pengorbanan yang ibu ayah lakukan untuk kita. Cuba tengok gambar kat sini. Seorang anak membantu ayahnya untuk mengangkat barang. Barang tersebut hasil daripada kutipan, daripada sampah-sampah. Walaupun longgokkan sampah-sampah, rupanya ada sesuatu yang boleh dijual untuk mereka menyara keluarga. Apakah barang-barang yang boleh dijual di sebalik sampah-sampah tersebut? Contohnya barang-barang besi, barang plastik dan sebagainya, ianya bernilai. Kemudian apabila dijual, boleh digantikan dengan duit. Duit tersebut bolehlah untuk beli beras, lauk dan sebagainya. Ini merupakan contoh qada yang ketiga. Berlaku kesusahan. Okey, kemudian cuba tengok yang keempat.
Contoh kodok yang keempat iaitu berlakunya jodoh pertemuan. Ni tangan siapa ni? Ni tangan ibu ayah kamu waktu akad nikah. Jadi, Ustazah baca, kamu ikut. Berlakunya jodoh pertemuan. Ulang balik. Berlakunya jodoh pertemuan. Jadi, ini merupakan contoh-contoh bagi kodok yang keempat ya. Okey. Sekarang ni, cuba tengok slide yang berikutnya. Ini merupakan tajuk-tajuk ataupun isi-isi yang telah saya terangkan tadi. Iaitu erti kodok dan juga contoh-contoh kodok. Contoh kodok kat sini ada 4. Okey, sekarang ni saya baca, kemudian semua murid ikut. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kodok ialah pelaksanaan sesuatu perkara mengikut ketentuan Allah yang azali. Okey, ulang balik ya. Saya baca, semua murid ikut. Kodok ialah pelaksanaan sesuatu perkara mengikut ketentuan Allah yang azali. Ni pengertian kodok. Kemudian yang berikutnya ialah contoh kodok. Contoh kodok kat sini ada 4. Okey, Ustazah baca, kamu ikut. Contoh kodok. Berlaku kematian. Memperoleh kekayaan. Berlaku kesusahan. Berlakunya jodoh pertemuan. Okey, sekarang ni Ustazah tunjuk, Ustazah nak kamu baca. Ustazah tak baca ya. Semua murid-murid baca apa yang Ustazah tunjuk. Okey, bersedia? 1, 2, 3. Okey anak-anak, ni merupakan semua isi pelajaran pada hari ini. Ianya merupakan semua perkara penting untuk pelajaran Tauhid yang pertama. Okey. Pelajaran tersebut wajib dihafal oleh semua pelajar tahun 5. Hukumnya wajib ya. Pelajaran tersebut juga akan keluar untuk peperiksaan PSRA ketika tahun 6. Okey, sekarang ni cuba teliti berkaitan dengan soalan. Soalan yang pada kebiasaannya keluar berkaitan dengan yang pertama, apakah pengertian kodok?
Qada ialah pelaksanaan sesuatu perkara mengikut ketentuan Allah yang azali. Ini merupakan pengertian qada yang telah kita pelajari. Soalan yang kedua. Nyatakan 4 contoh qada. Empat contoh qada iaitu: pertama, berlaku kematian. Kedua, memperoleh kekayaan. Ketiga, berlaku kesusahan. Keempat, berlakunya jodoh pertemuan. Ini merupakan 4 contoh qada yang kita pelajari pada hari ini. Jangan lupa murid-murid, jangan lupa jawab soalan Google Form yang telah Ustazah sediakan apabila telah menonton video ini. Okey anak-anak, semua tadah tangan. Kita mengakhiri pelajaran Tauhid tahun 5 hari ini dengan membaca doa sama-sama. Tapi sebelum tu, hendaklah tadah tangan sama-sama, kemudian baca doa bersama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini jadikan pengajaran. Ilmu yang ada bukan hanya untuk kita seorang, tetapi ilmu yang ada hendaklah kita war-warkan, sampaikan pada ibu ayah, adik-beradik, jiran-jiran dan sebagainya. Okey, berakhir pelajaran Tauhid untuk hari ini. Jadi Ustazah harap apa yang kita pelajari hendaklah diamalkan di dalam kehidupan seharian. Okey, terima kasih murid-murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.